Yang kedua, kita mesti ingat bahawa kalau kita bersama dengan anak di dunia, kita juga berimpian untuk sama dengan anak di akhirat. Okay, dalam masa 10 minit. Kalau kita mengimpikan kita nak jumpa anak kita di akhirat, okay, maka nasihat kita, sayang, buat baik-baik, solat, ngaji, buat baik, jadi baik, sayang agama, sayang Rasulullah. Jangan jadikan mak mandul walaupun mak ramai anak. Jadi kita dah bincang tadi, mak yang mandul, ibu bapa yang mandul ialah ibu bapa yang tak dapat faedah daripada 12 orang anaknya, yang tak dapat pertolongan ketika berada bersama dama di akhirat nanti. Maka bangun matlamat ataupun visi bahawa aku nak jumpa dengan anak masa di akhirat. Kalau kita melihat senarai pertemuan, sebab itu dunia ini diberikan carkawalanya ataupun senarionya, ada pertemuan, ada perpisahan. Sekarang kita ditemukan dengan anak. Okey? Bila kita ditemukan dengan anak, kita nanti akan dipisahkan dari anak. Tapi setelah kita berpisah, kita jumpa balik tak anak kita? Berapa orang bina impian, ya Allah Tuanku, kalau aku jumpa anak aku di dunia, ya Allah aku nak jumpa anak aku di akhirat. Jumpanya macam mana? Okay? Kalau kita kata kalau orang kafir, orang musyrik, okay? Mereka jumpa anak mereka di dunia, mereka bahagia di dunia, mereka buat segala yang ada, yang baik di dunia. Kerana di akhirat nanti mereka tidak jumpa anaknya lagi. Kalau anaknya meninggal umur 15, dia bersama anak 15 tahun dah lagi. Tak jumpa dah di akhirat. Sebab orang kafir di akhirat, dia tak fikir adik-beradik, tak fikir anak lagi, tak fikir isteri lagi. Kerana ketika itu mereka sudah fikir takutnya mereka berjumpa neraka. Sebab mereka dah nampak neraka. Sebab itu mereka akan menggadaikan. Kalaulah, maknanya kalau boleh ambil mak saya, ambil anak saya, ambil isteri saya. Asal saya tak masuk neraka. Akhirnya dia tak ingat. Dia tak nak jumpa dengan anak-anaknya. Itu kalau kita kata. Jadi kalau kita ambil imbilah, kalau orang kafir maknanya tak ingat, tak taat Allah. Kalau anak kita tak ingat Allah, kalau anak kita tak taat Allah, kalau anak kita tak taat agama, anak-anak kita tak sayang agama, takut-takut kita juga tak jumpa dengan anak. Itu senario pertemuan di akhirat yang pertama. Yang kedua, pertama ada 10 minit, kita cuba ringkaskan. Nanti kalau ada masa kita hurai lain. Kedua, ada orang yang tak jumpa di dunia tapi jumpa di akhirat. Kita jumpa siapa? Okay? Kalau kita ambil sirah, junjungan besar Nabi Muhammad SAW tidak berjumpa dengan bapa saudaranya. Walaupun bapa saudaranya yang menjaga dia, layan dia, tak lindung dia. Abu Talib. Sebab Abu Talib meninggalnya musyrik. Tidak beriman. Maka orang mukmin, orang beriman, orang yang taat Allah tidak jumpa dengan orang-orang kafir. Tidak jumpa dengan orang musyrik. Jadi kalau kita beriman, anak kita tak beriman, kita taat Allah, anak tak taat Allah, kita takut bimbang macam Nabi dengan bapa saudaranya. Tak jumpa dah. Maka dari sekarang buat impian, ya Allah, aku nak jumpa kamu di sana nanti. Maka itu yang kedua. Yang kedua kita kata ada orang yang kita tak jumpa di dunia tapi jumpa di akhirat. Ini untuk orang beriman dan orang tidak beriman. Kita ambil ringkas. Kalau orang beriman, dia pasti jumpa siapa dulu? Kalau dia masuk syurga, jumpa kita berkumpul di telaga Kausar, telaga Nabi. Nabi akan tunggu kita. Kita tak payah tanya yang mana Muhammad, ya. Kita akan tahu dah siap-siap. Yang mana Adam, yang mana Idris, kita akan jumpa semua Nabi-Nabi. Kita akan terus kenal walaupun tak pernah jumpa. Itu kekuatannya kalau jadi hamba Allah. Jadi orang beriman, jadi orang yang soleh, jadi orang solehah. Senang jumpa Nabi, senang jumpa Nabi-Nabi yang lain, senang jumpa orang-orang yang baik-baik itu. Situ secara ringkas. Dan yang ketiga kita kata, orang yang tidak beriman, yang dia tak jumpa. Kita kata kita ada iblis, ada syaitan di dunia. Tapi kita tak pernah nampak. Di akhirat nanti, kita yang tidak taat dengan perintah Allah akan dijumpakan dengan iblis. Iblis kata, siapa suruh ikut aku? Kan aku dah cakap, kat aku ni jahat. Yang kau ikut juga pasal apa? Iblis akan tempelak kita balik. Kenapa kau dengar bisikkan aku? Kamu tak nampak aku, tapi kau dengar bisikkan aku. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu sudah Allah sebutkan dalam surah An-Nas. Dia akan berjumpa dengan orang yang dia ikut, orang yang bisik dia. Sebab itu hati-hati langkah supaya kita tak
terikut bisikan orang-orang yang dikuasai oleh iblis, yang menjadikan iblis ataupun benda-benda tagut dan lain-lain yang jadi sebagai bahan untuk kita percaya. Yang ketiga, ada 10 minit insyaAllah. Yang ketiga, kita akan berjumpa dengan keluarga. Ada kemungkinan orang Islam, orang beriman ini akan jumpa dengan keluarga, jumpa isteri, jumpa anak, tapi berjumpanya dalam keadaan bergaduh. Ini mengikut sirah ulama. Bergaduh sebab apa? Isteri terus marah suami. Pasal apa kamu tak cakap kat aku? Kenapa kau biarkan aku tak pakai tudung? Kenapa kau biarkan aku mengumpat? Kenapa kau biarkan aku tak solat? Kenapa kau biarkan aku dedah aurat? Maka wahai pemimpin, wahai suami, wahai ibu ayah, anak berkata, kenapa ayah biar je? Saya pakai short kat rumah. Kenapa ayah biar saja saya berkawan tak kira siapa dan sebagainya. Maka bergaduh, bertengkar, salah menyalah. Itu pun pertemuan. Kalau boleh kita tak nak pertemuan begitu. Okey? Kerana pertemuan begitu juga menyulitkan, memilukan, menyesakkan. Sebab kita ketika itu dalam keadaan yang sangat perlukan pertolongan. Dan yang keempat, kita kata ada yang kita berjumpa tapi pertemuan yang sangat membahagiakan. Okay? Apa dia pertemuan yang sangat membahagiakan? Pertemuan di mana kita berjumpa anak-anak kita yang baik dengan Allah, baik dengan Rasulullah, hidup berjuang untuk agama, hidup sayang pakai agama dalam kehidupan, pakai dalam pengurusan, pakai agama dalam mengurus keluarga, pakai agama dalam jual beli, pakai agama dalam menguruskan bank dan sebagainya. Orang yang lekat dengan agama, berpakaian kepada agama, bertulang belakangkan agama adalah orang-orang yang berhak untuk dapat kemudahan ketika berada di mahsyar. Tetap dapat perlindungan. Sebab itu orang-orang calon syurga, kalau kata-kata anak tadi disuruh masuk syurga oleh Allah, anak kata tak boleh, kami nak cari mak ayah dulu. Kami tak nampak mak ayah kami ada kat dalam. Ataupun sahabat. Bermakna kita kata anak soleh-solehah boleh bagi syafaat, boleh mudahkan urusan. Sahabat boleh bagi syafaat. Sebab itu bersahabatlah kerana Allah. Cintalah kerana Allah. Layanlah isteri kerana Allah. Layanlah anak-anak kerana Allah. Siapa yang buat apa saja amal kerana Allah, insya-Allah Allah janji akan jumpa di sana dalam keadaan tenteram, dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira. Sebagaimana kita gembira di dunia. Mampu atau tidak? Mahu atau tidak kita jumpa di akhirat nanti. Anak soleh doanya terangkat. Anak soleh-solehah kalau dia berdoa untuk dirinya, Allah angkat. Doa untuk mak ayahnya, Allah angkat. Tapi kalau kita meninggalkan anak-anak yang buat maksiat, doa untuk diri dia pun tak lepas. Mana mungkin sampai untuk doa untuk kita setelah kita berangkat. Kerana apa? Setiap dosa, kata Rasulullah, setiap dosa-dosa yang kita buat menyulitkan proses untuk doa naik ke langit untuk ditunaikan oleh Allah. Sebab itu kalau kita meninggalkan anak yang terus buat maksiat, jangan harap dia nak dapat doa. Jangan harap kita nak dapat doa dia. Tak sampai doa dia. Doa untuk diri dia pun tak lepas. Sebab itu pesan dengan anak, jangan terus terlibat dalam maksiat. Jangan terus makan yang tak cantik. Jangan terus tak tutup aurat. Jangan terus tak layan agama. Jangan terus tak solat. Ini kekuatan yang nak kita angkat. Biar kita bergaduh di sini supaya kita bahagia nanti di sana. Walaupun kita kata, aku dah suruh dah, cakap dah, itu dah, ini dah. Tapi dia tak nak buat. Jangan. Itu namanya putus asa. Terus doa. Terus dorong. Ini kekuatan. Supaya nanti kita boleh jumpa. Nak jumpa ke tak jumpa? Kalau bahagia masa berkurung macam ni. Semua anak. Tapi anak ni kita jumpa lagi tak ke tidak? Anak ini bantu kita mudah masuk syurga ke tidak? Anak ini mudah doa untuk kita ke tidak? Maka doa anak-anak soleh-solehah ini sangat penting untuk bantu kita. Oleh itu sebab itu kita kata, tolong berusaha sungguh-sungguh. Pertama, usaha didiknya, usaha asuhnya, usaha tegurannya, usaha pujiannya, usaha dorongannya, usaha dapatkan bahan-bahannya. Berapa kisah Rasulullah ada, berapa tafsir ada, berapa buku-buku panduan ada, berapa buku fiqh ada, berapa Al-Quran ada, berapa tafsir ada, kelas Quran ada ke tidak, kelas ngaji buat ke tidak. Ini semua adalah assignment, kerja rumah yang mak ayah harus buat. Maka sekali lagi, jangan terus berputus asa.